يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Fadil Ustaz Rusli selaku imam satu masjid Sultan Yahya Petra Macang, yang saya raikan kepada dua ahli panel kita. Ahli panel pertama Fadil Ustaz Abdul Sattar Ahmad, yang kedua panel yang kedua Ustaz Haji Mukhtar Yaakob. Yang kedua-duanya panel kita ni tidak asing lagi, alhamdulillah. Dan kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh kilang gemilang gini, yang saya difahamkan kita gabungkan dua antara hijrah dan merdeka. Alhamdulillah. Jadi kita walaupun berada di bulan Safar, dan memang pun berlaku hijrah bulan Safar, jadi apa dia ni, alhamdulillah kita dapat gabungkan kedua sempena yang begitu besar yang kita anjurkan bawah masjid kita, Masjid Jajahan Macang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan semua, insya-Allah kita akan forum kita akan berlangsung lebih kurang sejam 20 minit pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan akan mendengar tajuk forum kita yang begitu sensasi. Kita kira untuk merdeka kita, berubah baru merdeka. Masya Allah. Jadi di situ tajuk yang saya faham daripada pihak masjid menggabungkan dua, antara hijrah dan merdeka. Begitu hebat sekali tajuk. InsyaAllah kita akan mendengar rungkaian ataupun huraian daripada dua ahli panel kita yang begitu berkaliber, insyaAllah ta'ala, yang marilah sama-sama kita mengenali panel kita yang pertama. Panel kita yang pertama iaitulah Fadil Ustaz Abdul Sattar bin Muhammad, seorang pensyarah kanan di Institut Perguruan Kelantan. Jadi kampus Kota Baru, dan beliau ni alhamdulillah saya dengar dia jumpa dengan alumni dia. Dia jumpa dengan ustaz. Siapa Ustaz Ta belaka ni? Sama-sama Ustaz Ta. Nah, dia kata berpuluh-puluh tahun dah tak jumpa. Masya-Allah. Allah pertemukan di sini Ustaz. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz sihat, alhamdulillah. Jadi Ustaz ni kelulusan daripada Al-Azhar dalam bahasa Arab, sarjana muda dia dalam bahasa Arab, dan daripada UIA, daripada UIA diploma perguruan bahasa Arab dan pendidikan Islam. Dan beliau ni aktif dalam kuliah-kuliah agama di radio, di masjid, dan penceramah motivasi sekolah-sekolah di seluruh negeri Kelantan. Alhamdulillah, bertuah kita kerana bersama-sama dengan panel yang begitu masya-Allah kita berkaliber dan hebat. Insya-Allah kita akan dapat mendengar daripada beliau. Manakala panel yang kedua iaitulah Fadil Ustaz Haji Mukhtar Haji Yaakob, tidak asing lagi di Kelantan ni, masya-Allah. Kita pergi seluruh pelosok Kelantan ni, memang orang sebut Ustaz Ta Felda ni dah memang orang kenal belaka lah daripada dulu. Dan hamba pun pernah bersama dengan berganding forum dari suatu masa dulu di Masjid Muhammadi Kota Baru, anjuran kerajaan negeri. Alhamdulillah. Jadi beliau ni mantan pegawai hak ehwal Islam Felda Kelantan, merangkap ketua unit komuniti Felda Kelantan. Dan beliau ni aktif dalam forum TV1, selebriti Kelantan FM, dan penceramah bebas, masya-Allah. Jadi kita akan dengar daripada Ustaz Ta ni, masya-Allah, kita dengar dialek Kelantan dia yang begitu hebat sekali, ya. Dia. Jadi masya-Allah, kedua-dua ahli panel kita akan merungkaikan erti perubahan kemerdekaan. Maknanya berarti kalau kita tidak berubah, belum lagi merdeka.
Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah pun sebut tadi ayat yang bacakan tadi, walaqad asna rasul ani abudullah wajtanibut. Kami, yakni Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada taghut, iaitu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti jiwa merdeka. Berarti jiwa merdeka, iaitu ada pegangan. Sudah pasti apa-apa jua yang datang di sebelah belakang, daripada depan, kanan, kiri, dia tidak akan berubah kerana ada pegangannya. Jadi daripada utuhnya apa yang ada dalam jiwa seorang merdeka ini, mereka dia dapat mempertahankan jiwa mereka dalam kemerdekaan jiwa dan kemerdekaan yang zahir, sebagaimana yang kita sambut insya-Allah pada malam ini dan bagi esok untuk negara kita insya-Allah. Jadi berubah baru merdeka ini sebenarnya, kalau kita kata Nabi kita hijrah, itu berarti Nabi kita sudah membuat anjakan dakwah Nabi dalam mempertingkatkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi insya-Allah kita akan dengar daripada panel kita bagaimana sebenarnya kita nak tahu perubahan-perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi dalam agama kita macam mana, apa arti berubah ni? Apa arti berubah? Jadi apakah sebenarnya keperluan ataupun tuntutan seorang itu melakukan perubahan? Jadi kita nak tahu malam ni, kita nak berkongsi dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abdul Sattar kita, iaitulah kita nak tahu bagaimana perlunya kita sebagai seorang Muslim, tuntutan kita, apa benda tuntutan kita seorang Muslim ni melakukan perubahan. Macam mana erti kita nak berubah? Nak berubah macam mana? Yang kita katakan berubah baru merdeka itu. Jadi marilah sama-sama kita mendengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Abdul Sattar Muhammad. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya dengan bawa dua perkara, iaitu hidayah, petunjuk, dan juga cara hidup yang benar, din al-haq, liyudhhirahu ala dini kullih. Tujuannya untuk menghapuskan segala cara hidup yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun ianya dibenci dan tidak disukai oleh orang-orang yang syirik dengan Allah. Syahadu an la ilaha illallah. Saya berani untuk bersaksi di mana-mana mahkamah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga Muhammad itu adalah rasulnya dan juga hambanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Dr. Moderator, Dr. Nazri, ahli panel, sahabat lama saya. Saya tak nampak muka dia hak tua ni, saya nampak muka dia hak budak dulu. 40 tahun lepas. Ustaz tahu nak nampak ambo masa budak dulu lah. Masa budak dulu comel kita. Lon ni kurang sikit dah. 40 tahun tak jumpa. Tak jumpa mata kini lah. Tapi duk tengok semua dia dalam Facebook lah, dalam YouTube. Gerai juga sekali-sekala tengok dia. Nak jumpa tak boleh, tak betul lah. Terima kasih kepada Tuan Imam. Tuan Imam ni pun culah juga dengan hamba ni. Dia jarang sekali jumpa.
Jumpa 2 tahun lepas saya jumpa. Ni baru jumpa pula. Jumpa hari tu duduk lain, mari duduk sini pula. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, baru mari minggu lepas. Mari pula. Agak sabar-sabar gitulah deh. Jadi hambanya dalam forum ni tak ada nak kecek banyak lah. Sebab dia hak masa. Siap-siap lepas ni dia hola ketah kena berhenti. Jadi sebelum dia hola, hamba nak berhenti. Ya bimbang. Tajuk kita malam ni ialah berubah baru merdeka. Kena berubah dulu untuk mencapai kemerdekaan. Bukan merdeka ni dalam erti kata merdeka lah ni kita merdeka dah, tapi merdeka yang sebenar-benar, yang bebas daripada belenggu, sama ada belenggu penjajah ataupun bebas daripada segala belenggu yang menghalang kita daripada kita nak buat kebaikan. Kalau bebas ni maknanya itulah merdeka yang sebenarnya. Jadi untuk nak dapat kemerdekaan ni perlu kepada perubahan. Berubah ni satu sunnah Allah, sunnatullah. Perubahan ni di dunia ni memang berubah ni ialah Tuhan buat lagu tu dah. Buat supaya semua benda berubah. Tidak kata kita je berubah, tetapi alam ini juga berubah. Dia berubah mengikut sunnah Allah. Siang berubah jadi malam, malam berubah jadi siang. Apa lagi? Lama berubah jadi baru, baru lepas tu berubah pula jadi lama. Maka perubahan ni merupakan sunnatullah. Allah sebut dalam Quran dalam satu ayat hak perubahan berubah ni. Dalam surah Ar-Rum ayat 45 ke 54. 54 ayat 54 surah Ar-Rum. Allah kata Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah kata Allah lah yang menciptakan kamu. Dia buat kita daripada asalnya lemah. Allah menciptakan kita asal dia lemah. Kita ni lemah. Tubik-tubik pon daripada perut mak, daripada rahim ibu dalam keadaan lemah. Tidak serupa dengan lembu. Pon tubik daripada ibu dia kat teh bang cicah berambak ngemuk dia lalu. Kita dah beranak tubik-tubik tu kat kuang teriak dah. Maknanya dalam keadaan lemah. Nak pakai baju sendiri tak erti, nak suap makan sendiri tak erti, nak kecek tak erti, nak tengok tak nampak, nak dengar pun tak dengar. Maka dia dalam keadaan lemah. Lepas tu Tuhan kata summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian kami ciptakan pula summa ja'ala. Kemudian Allah ciptakan pula selepas daripada lemah itu kuat, jadi kuat. Makin sehari makin kuat, makin sehari makin kuat. Sapalah kita kemuncak kuat kita. Dok sapa kemuncak kita kuat umur 30, 25, 30 tu kuat. Sapa ke 40 menurun. Bapa Tuhan kata summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shibah. Selepas daripada kuat, maka kami jadikan pula lemah. Dan juga tua berubah. Tua berubah. Yakhluqu ma yasha. Allah ni buat ikut suka dia nak. Dia nak buat gapo boleh belaka. Tak ada siapa boleh halal, tak ada siapa boleh larang. Wa huwal alimul khabir. Wa huwal alimul qadir. Kerana Allah ni dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Dia tahu apa dia buat kita daripada lemah jadi kuat, kemudian berubah daripada kuat jadi lemah balik. Tuhan tahu sebab. Kita tak say kalau kita boleh kak lepas dari lemah tu tak apa, pergi kau kuat tak nak kuat pas ke bila-bila. Nampak lemah sikit kita kuat. Dengan tu Kak Ali kau dengan kapon kuat macam. Nak tak say lemah. Nak nampak kuat berahi tu Kak Ali Allah tu. Kau jenis tu apa nak kuat. Kuat tu Kak Ali. Sebab apa tak say lemah. Tapi Allah Maha mengetahui, dia buat kita lepas kuat jadi lemah. Ni nak royak perubahan, berubah. Berubah ni kata setengahnya ada dua jenis. Berubah ni dua jenis. Sebelum kita nak berubah lagu mana, berubah ni ada dua jenis. Cara mudah-mudah. Dia kata satu taghyir al-ijbari.
Yang kedua, taghyir ikhtiyari. Orang Arab kata begitulah. Satu dia kata perubahan yang ijbari, yang tak boleh nak lari. Dia berubah. Kita nak berubah pun berubah, kita tak si berubah pun berubah. Salah satunya takdir lah, berubah fizikal kita ni. Berubah tubuh badan kita ni. Kita nak tua pun dia tua, kita tak si tua pun dia jadi tua juga. Kita nak sakit, tak ada orang nak sakit. No. Kita nak sehat pun dia sakit, kita tak si sakit pun dia sakit. Maknanya berubah ni dia tak boleh nak lari. Kena berubah. Sebagaimana tu berubah keadaan. Contoh macam 2 tahun lepas, marinya Covid. Kita tak si berubah duduk cara kita aja, tapi kita terpaksa berubah. Dengan sebab Covid, kita kena berubah hidup cara normal baru. Jalan kena basuh tangan. Jalan tak boleh duduk dekat, duduk gini tak boleh ni. Tak boleh duduk kena 1 meter, 2 meter. Jarak dengan orang. Lepas tu kena pakai toksi ni, pakai sarung apa, topeng muka ni. Kena pakai. Nak berubah, toksi berubah, kena berubah juga. Disebabkan berlakunya Covid. Tu dia panggil perubahan ijbari. Perubahan yang kita tak boleh nak lari. Perubahan zaman. Zaman dulu-dulu kita jalan kaki. Orang duduk di kolong kereta, jalan kaki mari macam biasa. Lah ni berubah. Tak boleh lah nak jalan kaki. Ada motor, ada kereta. Kalau jalan kaki juga, orang kata tak cerdik. Kawan nak ikut style dulu jalan kaki. Kalau kereta mari macam. Tak boleh dah. Dah kena naik kereta, naik motor. Nak pergi masjid. Dulu nak pergi masjid, jalan kaki berung, betul-betul berung tubik. Nah, supaya dengan katu tubik lepas hujan tu. Berung tubik mari masjid. Lah ni, tak ada dah berung jalan kaki gitu. Dengan motor, dengan kereta. Berubah. Dulu, masjid, tika kuih, tika apa nama tu. Ya tu, bermolek benar dah. Lah ni tak sedah maya atas tika kuih. Aku terah tukar awak tika kuih. Mengepek asal kita dah. Nak akon, nak apa. Tak ada akon, tak boleh maya dah lah ni. Nah, berubah. Perubahan demi perubahan tu kita panggil ijbari. Ada satu lagi perubahan ikhtiari. Mungkin kita nak kecek hari ni doktor cerita mengenai perubahan ikhtiari. Perubahan pilihan kita. Kita nak berubah tak apa, kita tak si berubah pun boleh. Biar orang lain pergi berubah pada mana, kita tak si berubah. Tak ada. Tak boleh nak berubah. Supaya dengan dulu abeta kita berhidup ke barat dulu. Bila sebut perubahan dengan kemerdekaan ni, amo ingat lagu hok mulah ni nyanyi. Mulah Cikgu Naim. Apa arti kemerdekaan tu? Kalau apa arti kemerdekaan bagi umat Melayu kita? Kalau tak si perubahan, anak cucu menjadi mangsa. Orang lain duk rebut peluang, tak okey kita nak tengok saja. Masa terus berjalan. Sedetik pun tak tunggu kita. Anak orang, apa dia kata? Anak orang minum susu. Anak kita, awan tu tak ingat. Pasal mula lah. Di kewarak tu. Sedap di kewarak tu. Perubahan, tak si berubah. Maka apa erti kemerdekaan ini? Kalau kita duduk atas takut tolong. Duduk atas takut tolong. Tak si berubah. Maka perubahan ni perlu. Apa perubahan ni perlu? Kerana kita manusia ni dia lagu tu, dia memang seperti tadilah sunnatullah, perlu kepada perubahan. Kalau tubuh badan kita ni berubah daripada budak jadi besar, jadi dewasa, daripada dewasa jadi pemuda, daripada pemuda jadi tua, kemudian mati, akhirnya mati, maka kita perlu ikut perubahan tu. Budak kena berubah cara budak, orang tua berubah cara orang tua, dan akhir sekali mati. Tak boleh nak pergi lah. Mati, berhenti sekat tu. Maka perubahan yang perlunya ialah perlu perubahan daripada apa? Daripada hak kita ada ni kepada yang lebih baik. Hak ni tak kena royak orang tahu belaka dah. Berubah daripada benda apa ni? Hak kita duduk ada ni berubah kepada yang lebih baik. Lebih baik. Kalau sebelum ni kita tak tahu, kena berubah kepada tahu. Berubah ni kita ni 3 perkara sebenarnya. 3 perkara kita dalam kehidupan kita ni. Kita kena pegang 3 perkara ni. Nombor 1, akidah. Kepercayaan kita terhadap Allah. Kepercayaan kita, hak kita panggil iman. Maka iman kita ni kena selalu berubah tingkat. Tingkat. Iman kita ni, kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, dia kata al-iman yazid wa yanqus.
Iman ni dia bertambah dan kadang-kadang dia berkurang. Maka perubahan ni atas pilihan kita. Kalau kita nak suruh iman kita kurang, mudah nak. Hak payah sikitnya nak suruh iman kita sentiasa bertambah. Setiap kali mari peristiwa hijrah, iman kita sepatutnya bertambah. Setiap kali batu mari pula merdeka ni, iman kita, akidah kita biar makin mantap, makin kuat dan makin kejap. Makin yazid bertambah. Tu akidah. Maka lagu mana perubahan akidah ni nak berlaku, nak naik, nak menekat naik, maka perlu kepada ngaji, perlu kepada belajar, perlu kepada perangat. Kalau orang tua kata kena perangat semua. Akidah ni kena barang, kena perangat semua. Tak boleh duduk sebab lok menggodok dalam hati juga. Dia sebab duduk dalam hati. Tak boleh. Dia kena sentiasa perangat supaya akidah kita ni makin bertambah, makin bertambah tinggi, makin bertambah kejap, makin bertambah kemak. No, biar kemah-kemih dapat ji, orang kata. Yang keduanya ialah ibadat. Ibadat kita ni juga mesti ada perubahan. Kalau dulu mari semaya duduk lek belakang, tak okey pak mati duduk lek belakang. Mati orang heret mari tok depan pak, depan tu email dah. Tak seduk depan sana. Nah, tak okey lagi tu. Maka kita kena ada orang kata apa? Ada perubahan. Daripada duduk sah belakang mari duduk sah depan sikit. Akhir-akhir congek duduk belakang tu email. Baru ya Allah. Tak, hatu nak mati tak apa dah lah. Belakang tu email. Biarnya mati belakang tu email kat sekali. Maknanya ada perubahan dari segi ibadat. Itu dari segi naik sah. Dari segi apa dia baca kita, dari segi tikoh laku kita waktu semaya, dak patu khusyuk kita apa, kena ada peningkatan dari segi ibadat kita. Lagu mana nak tingkatkan kualiti ibadat ni, biar ada kualiti ibadat ni. Nak kena ngaji, kena sentiasa dengar, kena sentiasa ngaji, rajin tanya, barulah kualiti ibadat kita bertambah. So lagi akhlak kita, perangai, tikoh laku, kecek pe kita, gerak laku kita, jalan kita, kena ada peningkatan, makin curuh. Tidak kata mari masjid perangai tak berubah. Orang mari masjid, perangai dia tak berubah, supaya dia tak mari masjid. Dia mesti ada beza. Orang masjid kecek dengan orang kedai kopi kecek. Dia tak serupa. Kalau serupa, macam tak ada keset, tak ada hasil, kita duduk mari masjid, kecek serupa orang kedai kopi. Kecek pe kita, buruk beza. Orang akan tahu lalu, oh kecek ni kaki masjid ni. Tidaklah kata insya-Allah semua. No, orang masjid kata insya-Allah, alhamdulillah. No, bukan lagi tu. Tapi keceknya tak nipu, keceknya tak mengaruk, keceknya tak merapu, keceknya tak akak diri. Tidak akak diri sendiri, tidak coreng ekor. No, tidak. Tapi dengan akhlak. Sebab akhlak ni lah sebagai buah kepada ibadat dan juga akidah. Akidah ni ibarat akar. Kalau sepokok orang, akidah ni ibarat akar. Daripada akar tu lah masuk air untuk nak subuh ke batal, nak subuh ke daun. Maka ibadat ni ibarat daun-daun. Daun-daun yang menyipir segala makanan. Nak sipir makanan ke, orang ngaji sains dia tahulah. Daun hijau ni nak ambil cahaya matahari jadi makanan kepada pokok. Maka hasil daripada dua ni, akidah dan ibadat ni, tubik buah dia iaitu akhlak, perangai. Allah mari dah. Nak berhenti tu. Dan buah kita berhenti lah. Kita pakat makan buah. Jadi, tiga-tiga perkara ni perlu kepada peningkatan dan perubahan. Dia tak boleh duduk setara tulur, main wah mak tetelah semua. Tak jadi. Tak. Kena tukar mak makan mak tetelah, ingat budak-budak lu makan mak tetelah. Tak ada mak telokoh. Ni, Allah ni berbagai-bagai jenis motel. Kita ingat masa budak-budak dulu hok ile sikit kat motel cembung. Masuk kuning. Lah ni motel anak sekolah. Macam-macam motel. Kena ada peningkatan. Daripada diri kampung, lah ni diri king, Musa king. Ada peningkatan. Kalau buah pun ada peningkatan, tak okey kita ni duduk setara tu lah tak buah. Akidah duduk setara tu jak dulu lagi, ibadat duduk setara tu jak dulu lagi, perangai pun lagu tu jak dulu lagi. Nak merdeka kok celah mana? Tak ada celah untuk kita nak merdeka. Jadi aku nak berhenti situ sebelum dia curi amal sekali lagi ni. Aku nak berhenti sekat tu. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada Fadhil Ustaz Abdul Sattar kita dalam menjelaskan apa maksud perubahan tadi. Maknanya perubahan pada diri
dan perubahan pada spiritual kita dalam diri itu sendiri, ada imannya, ada banyak perkara, ya. Sehingga kita tengok perubahan pada akidah tu tadi bukan arti daripada Islam ke agama lain dah. Tapi ustaz dah sebut tadi, maknanya biar sentiasa meningkat, melonjak, naik tinggi imannya dengan ilmunya, dengan amalnya, masya-Allah. Jadi kalau benda lain pun berubah ustaz kata, maka tak kira kita dari segi performance kita ataupun kita panggil peningkatan kita pada keimanan, ketakwaan kita, pastinya mesti kita kena berubah. Pasti dan mesti kita kena berubah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan semua, kita sudah pun sampai kepada mana kehangatan forum kita. InsyaAllah kita akan teruskan lagi forum perdana kita pada malam ini, berubah baru merdeka. Jadi kita sebut berubah ni tadi sebenarnya kalau kita kata berubah pada agama, maknanya dari segi iman kita, dari segi akhlak kita, dari segi macam-macam lah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak tanya, kita nak minta perkongsian daripada Fadil Ustaz Mukhtar kita. Lagu mana Ustaz seorang Islam ni dia nak berubah, cara-cara dia tu Ustaz, ya? Minta Ustaz jelaskan cara-cara, mekanisme boleh dipanggil tak? Untuk kita nak berubah tu, pakai main apa dia ni, tai bodoh gitu ko, ataupun ada cara dia. Silakan Fadil Ustaz. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Panel, sahabat ahli panel, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memberi ruang, peluang dan memilih kita untuk berada di satu taman Raudhatum min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis-majlis ilmu yang membicarakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan sesuatu yang baik dengan perjumpaan kita pada malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok Allah Taala susung comel benar. Comel benar. Sebelum Muharram Zulhijjah, orang Kelantan popular dengan nama bulan kurban. Bulan kurban. Berkurban sogia, seekor lembu, bagai-bagai. Habis Haji Zulhijjah bulan kurban, timbul bulan Muharram. Popular dengan nama Ma'al Hijrah. Bulan berubah. Dalam masa yang sama, comel sangat. Ogah mari dalam bulan Muharram, kita pun sambutlah merdeka insya-Allah esok. Susunan tu tuan-tuan. Mula-mula kena korban dulu. Kena korban dulu. Yang kedua baru boleh berubah. Bila dah berubah baru merdeka. Kalau kita tak korban tuan-tuan, bagaimana kita nak merdeka? Bagaimana kita nak berubah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun Rasulullah bubuh Allah, berikhtiar, berusaha. Bubuh Allah dalam hati para sahabat. Bila Allah ada dalam hati, bila mari perintah supaya berhijrah, tidak ada kokek sikit rambut. Sanggup tinggal kampung halaman tempat dia beranak, tempat dia besar, tempat dia main, harta segala-galanya. Kita boleh imagine, boleh bayar lah.
Tak ada kata ya Rasulullah, lepas tu tak ada lepas tu. Sanggup tinggal segala-galanya. Hatta ada di antaranya sanggup tinggal anak dengan bini. Hak tak situ. Pasal sudah berlaku pengorbanan kerana ada Allah dalam hati. Inilah suatu perkara yang cukup sukar untuk kita berubah bila Allah tidak ada dalam hati. Masakan kita nak berubah seperti para sahabat. Tinggal kampung halaman memang tak akan balik semula dah. Pada uruf, pada adatnya memang jadi begitu je. Kita nak tinggal daripada rumah nak mari masjid, tak boleh dah. Bukan tinggal rumah, pakai tinggal terus, pakai duduk dah. Pani kelik, pani tuan-tuan, ke pani umur. Tak boleh mari dah. Baru dituntut untuk berubah, pengorbanan sikit. Tinggal anak bening sebentar, kalau nak pergi sejid sebentar, pasal orang bel Zuhur, orang bel Asar, orang bel Maghrib, orang bel Subuh. Tak boleh tu. Tapi tuan-tuan minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Bila siapa saja mahram, ma'al hijrah, habis masjid, habis surah, habis balas. Habis penceramah, daripada hak ceramah, gerik-gerik, pelah-pelah, siapa ke hak tak pakar. Jepuk belakang, silih berganti. Mari cerita bab ma'al hijrah. Yang paling hamba takuti sekali tuan-tuan, hamba takut mari cerita ma'al hijrah serupa cerita mak kilat. Sohu kita orang Melayu mak kilat berani. Sohu kita mak kilat berani pasal apa? Pasal bunuh orang putih. Bagai-bagai. Ya kita sendiri nakut banyak. Ya kita sendiri bukan takut dengan orang, dengan bini pun takut. Ambolah tuan-tuan. Tuan-tuan mau tengok tak? Memang tak itu. Nak rayaknya kita cerita mak kilanya kira. Lah katah lah ke bawah. Lah katah lah ke bawah. Di Kelantan tu janggut. Oh punya hebat kita. Dengar cerita tu jadi super penglipu lara sahaja. Mari penceramah cerita bab ma'al hijrah. Hebat Rasulullah. Hebat para sahabat. Semaya subuh. Alah. Tidak supaya semaya jemaah. Ambo takut jadi cerita supel itu sahaja tuan-tuan. Kenapa? Kerana tidak ada Allah dalam hati. Inilah Rasulullah SAW bertukuh lumuh siapa berperang-perangan, siapa segala-galanya kerana nak bubuh Allah dalam hati para sahabat. Bila dalam hati para sahabat ada Allah, kakak lain boleh tolak tepi belakang. Hamba nak melontarkan malam ini dengan hamba mari tuan-tuan. Bukan hamba kata kita tidak ada Allah dalam hati. Ada, pastubik pahada. Jadi kalau nyelok itu hamba takut gali lama-lama. Maksudnya tuan-tuan, pun dapat dekat nak mati, tidak ada Allah dalam hati kita. Takut nyelok kita duk main soseh. Pun masa kita tarik tu tak ada nyelok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambo tanya ambo, tuan-tuan tanya tuan-tuan. Adakah Allah ada dalam hati aku? Apabila berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Ta'ala membilang, mendakwa diri dia 4 kali tuan-tuan. Muntasah sahur lah puak-puakmu. Tak ada yang maha besar, aku maha besar. Bapa best sebut 4 kali. Bapa asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Bapa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah 2 kali. Patut Allah Ta'ala mati lagi awah lek belakang, takut kita jenis pelupa. Aku yang maha besar, Allahu Akbar. Bapa. Kenapa kita tak boleh tepuk tepi sikit? Nampaknya besar rumahmu pada rumah aku. Nampak besar kerjamu pada kerja aku. Nampak besar urusanmu daripada urusan aku. Nampak kakahmu lebih besar daripada kakah aku. Rupanya mu ni Allahu Rabbi ya Karim. Mulut sahaja. Sebenarnya kamu belum merdeka lagi. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Tidak kita jadi dah dulu. Mu jangan dengar, jangan tunggu. Ini adalah segala-gala makhluk perusak. Nama dia iblis. Biar pihak kata. Bagaimana kita nak berubah kalau Allah tidak ada dalam hati kita? Muslimin muslimat yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Dalam jangka masa yang terhad ini, cuba kita renungi bersama dengan saya, terutama sekali hamba sendiri. Kita berada di level mana? Kita kena tahu kita ada di stand mana. Baru kita boleh berubah. Kalau kita tak tahu kita duduk di stand mana, base mana kita duduk, kita tidak boleh berubah. Kita mesti tahu, kita kena tahu kita ni, aku ni duduk di level mana. Tingkat atas ke? Tingkat 1 ke? Tingkat level bawah ke? Tingkat 2 ke? Tingkat 3 ke? 4 ke? 5? Kita kena tahu. Jangan kita jadi syok sendiri. Seperti dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Menjelaskan dia kata, mu mimpi di siang hari mu nak masuk syurga. Mu mimpi siang hari mu nak masuk syurga. Bila mu mati nanti, nukan akhir akan tanya, siapa saudara kamu? Mu nak jawab, muslimi muslimat saudaraku. Nukan akhir kata, tak usah main belawak sini, aku penjar tu biar nak mata. Atas dunia dulu mu tak cara kau orang sikit rabuk. Mu mari sejik start motor kat senyap. Mari duduk tepi kat, ikut dia lah orang lain masuk neraka, asal kita masuk syurga sudah. Itu tuan-tuan. Bahawa nak rakyat muslimi muslimat saudara kamu. Kamu tak cara kau orang dah lah ni mengamu pecing. Kamu ingat kamu nak mati dah. Orang lain tu jiran-jiran kamu anak beranak kamu ikut dia lah. Nak masuk neraka kau gapo apa. Gitu. Kalau lagu tu tuan-tuan tak susah Rasulullah dengan Siti Khadijah. Dia pakat sekelamin tak usah cakap orang asal kita masuk syurga sudah dua. Ingat mudah tuan-tuan. Mau mimpi sehari lah, mari kapung ambil wasap duk bucu di ni. Hacu ambil orang lain pula. Pas tak mutu kelik. Tak cakap orang ada hamba lah ni. Bahawa nak jawab ke dia, saudara kamu. Aku beri kamu 60, 70 tahun kamu. Berapa orang sebabmu daripada hotak semaya. 60, 70 tahun aku beri kamu. Sebabmu seorang pun tak ada orang yang boleh main menyebabkan sebabmu orang main masjid. 1001 macam jalan dakwah tuan-tuan. Cuba kita tanya diri kita. Kadang-kadang kita berasa kita seorang nak masuk syurga. Kita berasa kita berada di level yang sudah alhamdulillah. Allahu Rabbi ya Karim, memimpi siang hari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam kuliah-kuliah hamba menyebut supaya kita muhasabah diri. Kita audit diri kita. Hamba ambil contoh sahajalah. Tahun 1443, sekarang 1444. 1443. Hamba demo whatever siapa dia pun. 350 ni hari Allah Ta'ala bagi hari belakang. Tak ada orang tu kurang, tak ada orang tu lebih. 350 ni hari. Artinya Zuhur 350 ni waktu. Artinya Asar 350 ni waktu. Maghrib, Isyak, Subuh 350 ni waktu. Ayuh kita mari kita audit diri kita sendiri. Kalau kita nak berubah. 1443, Zuhur 350 ni hari, berapa peratus aku semaya Zuhur Jumaat? Berapa peratus? Kalau aku tak boleh 95 kata, aku tidak menepati piayawan yang Allah Ta'ala nak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak tengok di kalanganmu ni siapa yang paling excellent. Paling excellent. Pensyarah. Cikgu-cikgu ada depan apa? Kalau pelajar yang boleh 50%, sekadar lulus sahaja. Yang nak excellent mesti 95, 97. Semaya Zuhurmu tadi excellent kada. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kada. Kalau mu kurang pada 50%, 50%, 60%, 70%,
Mu tak usah duk bangga lagi. Maknanya 1443 zuhurmu jawab sendiri. Asar 365 waktu. Berapa peratus daripada 365 waktu mu sembahyang Jumaat? Yang ayat mu duk kata amo gi sokmo sejik. Ambo gi sokmo kata esokmo. Kata esokmo tu tuan. Sokmo di sisi manusia, tetapi belum tentu lagi sokmo di sisi Allah Taala. Sembahyang maghrib 365 waktu. Sembahyang isyak 365 waktu. Sembahyang subuh 365 waktu. Berapa peratus daripada 365 waktu aku berjemaah subuh? Baru kita nampak kita duduk di level mana. Kalau tidak kita berasa akulah Islamik, akulah orang paling warak, akulah orang paling kaki masjid, akulah ahli jemaah, aku. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Amo takut hak tu. Kita menggunakan falsafah setan, aku lebih baik kalau banding dengan orang hak tak mai sembahyang, hak tak mai masjid. Walhamu pun lebih kurang aku juga. Mu pun bukan excellent lagi. Baru kita boleh berubah tuan-tuan. Ini amo ambil bab sembahyang baru tuan-tuan. Ambo tanya ambo, tuan-tuan tanya tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sudah janji dah. Siapa dia yang semaya subuh, takbiratul ihram bersama dengan imam selama 40 hari tanpa galak. Tu imam Allah Akbar, kita pun Allahu Akbar. 40 hari. Muntasah husinglah, aku akan merdekakan kamu daripada sifat munafik. Negara merdeka 31 Ogos, tak payah bincang tuan-tuan. Seluruh dunia tahu Malaysia merdeka 31 Ogos. Dan kita sedang menanti detik 31 Ogos 12 malam. Tapi kita lupa tak? Kita ingat ke tak? Kita berada di ambang kematian. Menunggu detik-detik yang belum 31 lagi. Sekarang, lepas ni, dini hari ni, pagi esok, bila-bila masa sahaja. Berada di ambang kematian. Kalau dengan umur yang ada depan ambo ni, adik abang yang dengan ambo. Kalau tidak ambo dulu, demo dulu. Tapi ambo tengok gaya macam super demo dulu. Pasal malam esok, ambo nak ceramah lain pula. Dia dua tu ya, kabar-kabar kat pagi esok. Hok peno sok, yang kedua tu tak ada lah dak, hok satu. Hok dua, pasal hok tua, tertua sikit pada hok tu. Allahu Rabbi ya Karim. Ambo tengok ambo tuan-tuan. Allah Ta'ala akan merdekakan kita daripada sifat munafik. Ambo selalu jemaah di pada Pak Ahmad. Ustaz Ali selalu siarah. Ada seorang orang tua tu nayawi. Arwah dah. Haji Abdul Ghani nama dia. Umur 97. Sehingga ke akhir hayat tuan-tuan, walau dalam keusuran, mesti jemaah. Siapa orang kata tak boleh pergi jemaah, tak boleh pergi masjid, PKP, ngakok mari semaya duduk luar. Pasal apa? Pasal baba, kita basuh baba dia, baba tak sedap semaya di rumah. Siapa gitu? Satu hari lepas semaya asar, nak Allah ketah dah kau? Jangan dulu. Lepas semaya asar dia pergi tangan apa? Dia tidak hebat, tidak penceramah, tidak selebriti Kelantan FM. Tidak tok guru. Dia pergi tanya, dia kata Ustaz Muhtar, baba nak tanya Ustaz. Kata tanya ke apa baba? Sekarang kita bincang masalah munafik ni, sifat-sifat munafik, kecek belawak, janji tak tepat, beri amanah penuh, go ni. Hari ni baba nak tanya syarat nak jadi munafik. Syarat nak jadi munafik. Hak tak diperangai munafik. Kata tak tahu, kata bapa. Dia kata Ustaz Muhtar, syarat nak jadi munafik mesti muslim dulu baru munafik. Kalau musyrikin munafik gaponya? Kafir munafik gapo lagi? Dia mesti muslim dulu, luar, dalam kakah tu muka lain. Baru dia panggil munafik. Sebab itu Allah Ta'ala janji, siapa dia yang boleh istiqamah, konsisten, takbiratul ihram bersama imam tanpa galak, lillahi ta'ala, aku akan buat koho-koho sifat munafik dalam dirimu.
Sebab itu jemaah subuh tak ramai tuan-tuan. Banyak orang bincang. Nak Allah lah tu. Allah dah. Dan yang kedua Allah Ta'ala kata, aku merdekakanmu apabila berada di padang mahsyar. Apabila berada di akhirat, aku merdekakanmu. Merdekakan kau dia daripada api neraka. Ni hak kita duk minta semacamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh Allah Ta'ala kata aku nak bui. Aku akan bebasmu daripada api neraka. Tetapi syarat, mu mesti dirikan solat subuh. Kerana itu sebagai alamah manusia yang beriman dengan aku. Kerana orang yang munafik adalah orang yang payah dan berat untuk berjemaah subuh. Wallahu a'lam. Wujud tak dia Allah? Jarang forum ni takut kau panel pengusi ni. Allah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Tah kita, masya-Allah. Jelas, dengan jelasnya kita dengar rungkaian ataupun huraian daripada beliau tentang berkaitan dengan mekanisme ataupun kita panggil cara-cara nak berubah tu lagu mana. Apa yang kita faham tadi mesti akidah, sebagaimana Ustaz Abdul Sattar juga sebut tadi. Dia tak lagi ke mana-mana pun manusia ni memang akidah lah, walau bagaimanapun. Mesti Ustaz Tah sebut tadi ada Allah dalam hati kita. Itu akidah lah tu. Sebab tak ada cara lain. Sebab tu Islam dia tekan sangat berkaitan dengan akidah. Mana kalau kita akidah kita okey, maka insya-Allah segala amal ibadat kita, tingkah laku kita, perubahan kita, merdeka kita dan sebagainya, dia akan jadi baik, dia akan jadi sebagaimana Ustaz Tah sebut excellent tadi. Bagus insya-Allah taala. Dan itulah harapan kita kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita dan kita kata sebagai apa dia ni, masyarakat kita dan negara kita insya-Allah taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita berada di pertengahan forum perdana kita pada malam ini. Insya-Allah marilah sama-sama kita teruskan lagi untuk kita menelusuri tentang perubahan tadi, berubah baru merdeka kita. Jadi bagaimana Ustaz Fadhil Ustaz Abdul Sattar, kita nak tahu faktor-faktor, kita nak tahu apa dia ni, siapakah yang berperanan mewujudkan perubahan individu, masyarakat dan negara. Siapa perlu mainkan peranan ni, mainkan peranan dalam mewujudkan perubahan tu. Siapa perlu memainkan peranan tadi untuk kita berubah tadi Ustaz? Dipersilakan Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa perlu berubah? Kawan, siapa yang berperan untuk berubah? Soal SPM. Soal terima kena berubah. Siapa perlu berubah dulu ke, ataupun siapa yang berperanan untuk berubah? Ambo nampak satu tim bola untuk dia nak menang belawai. Mudah-mudah untuk dia nak menang belawai, siapa dia kena start berubah, ataupun siapa yang kena berubah? Coach dia ke, pengurus dia ke, jaga gol ke, back ke, striker ke, apa lagi midfield ke, siapa dia perlu berubah? Jadi jawab mudah-mudahnya, kena pakat berubah, kena ada setiap pemain tu dia ada peranan masing-masing, peranan untuk berubah. Maka gitulah kita kalau kita dalam keluarga nak berubah keluarga, nak berubah nombor satu, kena tahu dulu nak berubah apa, nak berubah ke mana, nak pergi mana, nak berubah tu. Kena tahu waktu dululah. Nak kena tahu kita ni kena berubah ke atau ayah berubah. Jadi ada sebelum tu nak baca satu ayat Quran dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat 1. Tuhan kata alif lam ra. Tilka ayat
kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Tuhan kata alif lam ra. Inilah dia kata kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, tujuannya untuk litukhrijan nas, untuk cekor ambil waktu ubik manusia. Litukhrija ni maksudnya cekor, kau apa kita panggil, cekor kali tu bahasa kita, cekor ambil waktu ubik. Kalau kita pilih itu sepong pilih berah tu dia tak panggil cekor, dia pilih-pilih atas tu dah, bukan pilih berah, pilih atas. Apa kuih jumpa atas putih, tahu ada? Bukan gitu. Ni cekor litukhrijan nas, cekor manusia ni ambil waktu ubik daripada kegelapan, daripada gelak tu kau dia kekufuran, munafik, apa semua tadi. Litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, giltok di tempat ada cahaya. Ambil cekor orang ni, wak pergi di tempat, daripada tempat gelap ni, wak pergi duduk di tempat cerah. Biizni rabbihim, tu pun dengan izin Tuhan. Biizni rabbih, dengan izin Tuhannya. Oh, mana dah ayat ni? Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Wak perginya supaya nampak jalan yang apa aziz, yang Tuhan yang maha agung, lagi maha hamid, lagi maha terpuji. Maknanya kita ni kena tahu tempat berubah kita, nak berubah mana. Nombor satu sekali, sebelum siapa dia perlu berubah, siapa dia berperanan berubah ni kena tahu dulu. Kita ni nak pergi berubah mana. Maka kita tahu Tuhan sebut tadi, inilah Al-Quran. Al-Quran ni sebagai alat. Tuhan sengaja turun Quran ni, amo rasa bab Quran ni, amo pernah mari kuliah subuh dah. Sebelum PKP dulu. Cerita tentang Al-Quran. Al-Quran ni Tuhan jaga, sebelum dia turun Tuhan jaga dah. Letak di tempat yang paling mulia, di Lauh Mahfuz. Lepas tu turun mari di Baitul Ma'mur. Kau apa? Waktu turun pulak pada apa ni yang jaganya malaikat yang paling mulia. Lepas tu letak pulak, turun pulak dalam bulan yang maha mulia, yang mulia, bulan Ramadan. Turun kepada Nabi yang mulia. Nak jaga Quran tu. Sebab apa tu tujuannya nak jadi kepada kita ni alat untuk kita berubah. Untuk kita berubah. Berubah daripada mana? Berubah daripada tempat gelap, kekufuran, gapo jahiliyah, kejahilan, gapo semua tu, nak pergi kepada an-nur, nak pergi kepada cahaya. Nak pergi ke tempat cerah. Nah, kalau kita cari barang tempat gelap ni, cakap cari tempat cerah, orang kata tak jumpa. Cerah baru jumpa, tu pun tak tahu jumpa ke tak. Jadi nak pergi ke cerah ni, maka alat dia ialah Al-Quran. Tu kita cerita semula. Tapi nak royaknya, Nabi ditugaskan Allah hantar dia mari ke muka bumi ni, nak suruh kita berubah. Bawa alat, bawa Al-Quran, supaya kita berubah daripada kegelapan kepada kecerahan. Jadi dengan perubahan ni, maka kita tahu kita ni duduk mana lah ni, sebagaimana Ustaz Tak kata tadi lah, biar kita tahu dulu kita ni kalau nak berubah, kalau nak tahu status kita duduk mana, nak berubah lagu mana, maka kita tahu dah kita ni kena pergi tempat cerah, kok mana-mana pun kena pergi cepat cerah, maka kita perlu berubah. Maka untuk nak berubah tu masing-masing kena ada peranan lah. Nah, peranannya ada terimeh dengan cara terimehnya. Terimeh kena bawa peranan perubahan. Tak boleh kita kata sebab tu berkali kalau majlis ni dia tukar semua terimeh. Tak ada puas dengan terimeh ni, mari terimeh baru. Tak ada puas dengan terimeh baru, mari terimeh lain pula. No, bukan kerana terimeh tu tak pakar, tapi terimeh tu dia mari suruh buat perubahan. Setahun, 2 tahun, hamba ingat hamba dulu duduk sepadan. Duduk di sepadan Malaysia, Thailand. Dia atas askar kau gapo, tahu polis, hotel kau gapo tu. Duduk di sepadan tu dia tak boleh tahan duduk lama. Paling-paling 3 bulan. Acu nak kenal molek dengan orang kampung situ, tukar. Bapa suruh berlaku perubahan, tak sewi turut keadaan. Kalau duduk situ lama, apa dia kaya, dia kena habis toke-toke hok seluduk ni. Petih dia. Jadi dia duduk 3 bulan, dia boleh buat kerja sekoti. Jadi terimeh berkali gitulah.
Mari tok sini suruh kerja roti. Mari itu supaya buat perubahan. Tu brandnya tu email. Brandnya orang sini pula nya hok tok tukar-tukar. Tok bilanyo AJK masjidnya jari-jari sekali tukar. Maka demon ni kena ada brandnya dia. Kalau pakak tukar belakang sekali tukar tu email tukar AJK. 2 tahun baru duk berkenal minum air baru. Tak email tak kena, tak bila tak kena, tak kotik tak kena AJK. Bawa kena molek tukar habis. Tak lah tidak gitu. Ya tukar seorang dua gitu je. Supaya berlakunya perubahan. Kita anak makmum ni pula hok tak tukar-tukar. Bertidak mati semua Ustaz kata tadi tak. Tak ada tu mati tu. Selagi ada, selagi hidup, selagi ada di masjid ni. Maka ada juga peranan dia. Peranan untuk berubah. Berubahnya hok tadi kita ubah diri kita. Daripada duduk belakang mari duduk depan. Daripada tak dengar kuliah mari dengar kuliah. Daripada gapo lagi? Macam-macam lah daripada tak sembahyang sunat kita sembahyang sunat. Amal royak dah hari tu dah. Ikhlas ke? Tak nak sembahyang sunat takut orang kata. Ai kita nak sembahyang sunat hanya kata dia maju ke. Fudail bin Iyad kata gapo? Itulah riak. Nah, kalau kita cerita malam hari tu. Siapa dia ingat? Pasal malam tu hujan, takut tak ingat tak kau hujan habis. Itulah riak. Bila kita tak buat kerana takut orang kata, maka tu riak. Kalau kita buat juga, buat kerana orang kata, maka itulah syirik. Buat tapi kerana orang kata. Kalau kita buat ni kata dah mecu sikit. Syirik. Jadi ke mana-mana biar kita berubah, kita mengubah diri kita. Tok Imam mengubah kita, mengubah cara pengurusan supaya masjid kita ni maintain. Masjid macam ni maintain hati. Daripada berapa tahun dah. Duduk atas semua. Kerana peranan Tok Imam AJK masjid ni kerana kita-kita ni juga menyokong, beri sokongan, kita juga nak berubah. Maka perubahan ni dia berlaku secara serentak. Atas rumah kita, kalau kita nak berubah, dia kena berubah sekali. Dengan ayahnya, dengan maknya, dengan anak-anaknya, kena berubah belakang. Kalau tak saya berubah, pok yang berubah, bini tak saya, selok nganga juga. Tapi biasa bini nak berubah, tu lelaki tak apa nak. Biasanya gitulah. Anak-anak, berat, payah nak berubah. Maka kena perlu seiring. Kita nak berubah dan kita biar tahu, royak. Kena royak, kau retina kita, royak kau anak-anak kita. Kita nak berubah ke arah mana? Kita ni tak boleh dah main makan nasi sore-sore ni. Kena makan nasi sekali. Senang. Ayah nak royak gapo-gapo, nak royak informasi. Moga rumah kita tak ada TV sepon ni. Ni sepon TV ni. Royak informasi sikit-sikit. Ayah lah kena royaknya. Time mana hok molek ayah royak? Time makan lah. Maka kita kena makan sekali. Royak kau retina kata molek be amun nano awak. Kalau retina dia kata dak ambo lepas hisau apa boleh nano. Tak jadi. Mana bini pun dia kena masuk awal. Supaya nak makan lepas goreng ataupun sebelum goreng. Nak makan apa ni? Nak royak informasi. Ayah nak royak. Anak-anak dia kena kelik awal, dia kena mandi awal, duduk siap atas meja, duduk keliling meja. Nah, barulah ayah mari, kita makan nasi sekali. Dalam tengah duduk makan nasi tu boleh bercerita, beri informasi. Baru betul. Maknanya seiringan. Tu hok 3-4 orang di rumah. Tapi kalau masing-masing kita tak boleh makan pukul 8, pukul 9, pukul 8 ke 9 nak makan puluk. Gemuk lah kita kalau anak kata gitu. Tak jadi. Maka kena seiringan. Tu makan nasi je. Apa nama? Perlu kepada seiringan dah. Berubah waktu makan pun perlu kepada seiringan dah. Apalagi kalau nak ubah benda-benda yang lebih besar. Apalagi kalau tajuk kita ni besar, merdeka mana? Maka perlu kepada perubahan keseluruhan. Start daripada kepala atas tu. Atas daripada atas sekali dalam negara kita ni, raja-raja yang mulia, raja-raja tu. Lepas tu orang politik, menteri-menteri, dia kena berubah. Lepas tu pegawai-pegawai kerajaan, dia kena berubah. Berubah pegawai-pegawai bawah, kerajaan tempat kena berubah habis. Baru jadi pak kita ni berubah. Tahu gapo kita nak berubah, negara kita nak ubah gapo. Nak ubah gapo dia negara kita, nak merdeka lagu mana yang nak merdeka negara kita. 65 tahun dah negara kita di istihar merdeka. Ya Allah semati kau merdeka. Ambo duk rasa supaya tolong jangan ambo masa budak dulu. Ngalo ni tak ada merdeka mana sekali. Bapa kita tak berubah pun. Dari segi agama ada peningkatan.
menurung ada. Dari segi agama. Nampak macam zahirnya, ya Allah, masjid comel-comel belakang. Tapi aja terabile, ngah lapu ngah kita-kita ni. Sama ramah ada pasal. Oh, lebih lapu ada oleh luar ada lagi lapu. Pok kita ada di luar. Tak ada. Banyak lapu lagi. Ni masjid hebat sekali dah ni. Oh, sedap ngata. Nak royaknya dah gitu. Daripada dulu lagi ni. Orang minat kepada agama ni ialah orang sek-sek. Amo dua sama, sek-sek kita, sek 90 ada kata. Muka tok gamuk nak duduk kedai kopi. Tu yang mai duduk sini tu. Tapi hok bawah-bawah tu, dia gamuk lagi duduk kedai kopi, sedang duduk denu. Jadi perubahan tu tak ada berlaku lah mana. Daripada tahun 90 80 70 ngalon ni 2022 tak berubah lah mana. 65 tahun negara kita merdeka. Setara mana perubahan? Dari segi agamanya, dari segi ekonominya, setara mana? Ekonomi rakyat. Tak so kira ekonomi negara tu. Ekonomi negara naik semacam. Ekonomi kita, setara mana? Setara tu. Ada boleh litah bangsa lain? Tak boleh. Tak boleh. 65 tahun, tak boleh lagi. Nak litah. Duduk belakang orang semua. Kita masih jadi pengguna. Jadi pengguna je. Tak jadi kalau orang jual, kita je beli. Mana tak ada perubahan. Maka perlu kepada, kalau nak kecek dalam bab merdeka ni, kita jauh lah. Tak ada perubahan sikit abu. Kalau perubahan ibadat ni pun tak ada. Perubahan akidah pun tak ada. Perubahan akhlak pun tak ada. Akhlak kau teruk akhlak orang Islam kita. Tak kira di Malaysia, tak kira di mana-mana. Akhlak orang kita paling heru dari segi mabuk, air ketung, belakang pupuk kita belakang heru. Orang Islam paling heru. Berubah mana? Cuba. Dulu tahun 70 dulu orang Melayu kita mabuk ganja. Naik tahun 80 90 mabuk ubat apa nama? Ubat gila tu. Lo ni ketung, ubat batu. Pok kita je kok. Tak uwi kok orang pok kita. Pok kita semacam. Tak ada apa-apa perubahan. Maka kena masing-masing tahu perannya. Kita sebagai pok gapo yang kita nak suruh anak-anak kita, keluarga kita berubah. Kita sebagai ketua masyarakat, gapo yang perlu kita tahu perannya kita untuk kita ubah. Kita sebagai rakyat biasa, orang awam ni, gapo yang kita perlu berubah. Perannya kita gapo dia, kita kena tahu. Masing-masing kena tahu. Nak tahu mana? Buka Quran. Sebab Quran lah menjadi alat yang paling baik untuk berubah. Balik kepada tadi. Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim. Minta doa dengan Tuhan sebab dengan izin Allah berubah tak berubah kita ni dengan izin Allah. Kalau kita usaha setara mana Allah tak izin tak berubah, maka kita minta dengan Tuhan. Selain daripada kita berusaha untuk berubah, belajar untuk berubah, maka kita kena berdoa dengan Allah. Amba rasa akhir setakat itulah. Dulu semoga kita semua ni kita reti, kita tahu perannya kita apa. Dan kita tahu status kita duduk mana. Orang awam ke, rakyat biasa ke, siapa dia, pemimpin ke, siapa ke. Maka masing-masing kena tahu perannya kita. Supaya kita boleh berubah secara seiringan. 5-6 tahun lagi, kita tak jadi dah serupa dengan kita duduk adalah ni. Mungkin kita duduk di level yang lebih tinggi sikit. Menjadi satu bangsa, satu umat yang lebih maju, yang lebih bertamadun insya-Allah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan banyak-banyak terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdul Sattar kerana memperjelaskan kepada kita tentang persoalan peranan tu siapa sebenarnya. Jawabnya Ustaz sudah jawab, maknanya jawabnya kita semualah. Kita sendiri kena berubah dan semua pihak kena bagi kerjasama. Itu apa yang intipati yang kita dapat. Dan yang paling menarik Ustaz Abdul Sattar bagi tahu tadi, biizni rabbihim. Usaha kita dan minta doa supaya Allah membantu supaya kita dapat menjayakan perubahan untuk kita
bincang pasal berubah baru merdeka ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai penghujung forum perdana kita pada malam ini tentang merungkaikan berkaitan dengan berubah kita baru merdeka. Jadi insya-Allah kita akan sikit lagi di penghujung ni kita nak tengok faktor-faktor pula. Faktor-faktor mendorong seorang berubah, makna sebab apa boleh jadi berubah tu tadi. Jadi kita nak minta Fadil Ustaz Ta kita supaya menjelaskan faktor-faktor apa benda yang boleh mendorong, yang boleh membawa seorang tu berubah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih posisi panel, sahabat ahli panel, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faktor-faktor yang boleh seseorang itu berubah, satunya ialah semua kita sedia maklum, bila kita pun kecek, bila Allah Taala bagi taufik hidayah, dan bukan pakai gitu tak. Dia mesti likulli syai' bisababiha. Tiap sesuatu ada asbabnya. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Wa da'iyan ilallahi bi'ithnih. Wa sirajan munira. Hijamu Muhammad, mu ajak, mu seru, mu kelu, mu buatlah ke mana-mana pun supaya orang beriman dengan Allah. Tapi mu jangan lupa, segala-galanya itu biiznillah. Segala-galanya aku yang akan menentukan. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu masjid-masjid kita pelbagaikan program, supaya dengan program-program itu akan tercetus asbab menyebabkan orang jadi berminat untuk beribadat dan berubah. Sebab itu kita pelbagaikan. Kiri kanan, atas bawah, tak padan dengan kuliah, kita buat bual bicara. Tak padan bual bicara, kita buat pula forum. Tak padan dengan forum pula, kita buat kursus tu, kursus ni. Tak padan dengan penceramah tu, kita panggil penceramah lain. Tak padan dengan malam, kita buat pagi pula. Tak padan pagi, kita buat siang pun. Macam-macam kita buat, supaya mencetuskan taufik hidayah pada orang tu. Kawan sebenarnya sebelum pada ni tak minat mana mari masjid. Tapi betul lah malam tu kawan singgah di masjid macam kawan semaya. Kau dengar ustaz ada nama apa dia tahu hak pensyarah di IPG tu. Nama kau tak cakap mana, tapi dia putih belaka, bukan orang putih. Kau dengar dia kuliah hari tu kan? Tak kat kau Kau lepas pada tu siapa kau hari ni kau tak tinggal-tinggal semaya. Sehingga kau berlebar kau semaya tu. Pasal kih dengar. Bapa tu asbab. Itulah faktor dia tuan-tuan. Jadi masjid ni dia kena pelbagaikan supaya biar dia jadi asbab, faktor orang yang boleh menjurus ke arah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf tuan-tuan, Masjid Muhammadi ambo dibesarkan di kampung Datuk Adika. Orang tua kenal lah kampung Datuk Adika. Dekat Jalan Gajah Mati tu, dekat Raung Bau. Situ belakang tu Bostik tu ada kampung Datuk Adika. Kusmara, orang tua tahu. Situlah hamba dilahirkan. Tempat hamba semaya selalu dengan arwah ayah hamba di Masjid Muhammadi lah. Sejarah tuan-tuan mau ingat, Masjid Muhammadi tak pernah lagi ada forum waktu subuh. Tapi bila nuzul Quran baru dia tu email tua dia telefon kami. Dia kata ni Ustaz Muhtar, kata ya saya. Dia kata Ustaz kita nak buat forum boleh ke Ustaz? Kata boleh insya-Allah. Tapi kita nak buat subuh Ustaz forum boleh ke? Kata tak boleh buat apanya kata. Boleh. Forum tak artikel lepas maghrib begini. Dia kata kalau boleh kita nak buat Ustaz. Kata comel kata gitu. Salah seorang dia pada Ustaz. Kata dak ambo Ustaz semestinya ambo bila ambo kata comel dak gitu. Dak telefon ni jauh lodoh lah dia kata.
Oh, dia pandai dia nak ikat kaki kita tu, rebah beleping kita. Lepas tu partner dia ni sahibu samah. Dia pelaga tu dengan orang hok Allah. Patah tanduk kita apa malam ni. Pensyarah dua-dua doktor. Amor siapa tuan-tuan? Otak onyok amor malam ni. Nak ayat. Tapi tuan-tuan nak ayat cerita pendeknya buatlah. Kebetulan waktu tu kan muka cuti nuzul Quran. Subuh pula. Allahu Rabbi ya Karim. Ramanya orang mari tuan-tuan. Hak sembahyang subuh satu bab. Hak cuti satu bab. Tetapi oleh kerana dibuat program tu dalam packaging baru. Inovasi. Orang zaman dulu makan juga ubi kayu. Hak dia reti rebus. Bakar. Sirap. Boleh kau budak-budak lah ni. Ubi kayu tu juga. Dia bubuh pewarna. Dia bubuh perasa. Dia bubuh dalam packaging comel. Naik atas kapal terbang. Siapa ke US. Ubi kayu tu juga. Maknanya tuan-tuan. Kita kena memikirkan bagaimana nak mencetuskan asbab. Supaya biar orang ramai mari tuan-tuan. Biar orang ramai sujud dan rokok pada Allah Ta'ala. Biar orang ramai mendengar kuliah-kuliah yang ada di masjid. Sebab itu di lain-lain tempat kamu kata minta maaf. Sepatutnya masjid dia kena ada satu borang. Satu borang supaya pemain bola. Bui borang ke dia ada kontrak. Setahun kalaulah prestasi dia tak sumak go, kita jual. Pengkuliah pun kena gitu juga tuan-tuan. Kalau pengkuliah tak sumak go, tahun depan jangan baru kontrak lagi. Ni kita nak suruh biar dia berhenti tak teramuk. Apa? Orang bukan kau ramah, kau tak duk duk main maka akannya, naiknya, dua butirnya, orang duk tunggu siapa kau iso tak belah-belahnya. Kita duk tahan lagu tu. Mentagak popah. Tu email kata tak bila goyak. Kau ustaz kata, tak tergamuk kawan. Kita mencetuskan asbab itu yang menyebabkan orang tidak. Kita kata dia nafikan tuan-tuan. Ilmu yang dia bawa tu. Tetapi pendekatan itu tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah SAW diajar cara berkhutbah. Bila tikoni muka dia mereka. Tikoni dia nampak supaya penglima perang. Tikoni nampak sebagai seorang ayah. Tikoni ni. Dia fleksibel suasana tuan-tuan. Ni dia main selayan nak perang ada esok. Tak apalah. Alah. Kata heavy kita benar. Ini roh askar. Kalau kena kau orang itu esok nak perang dah tuan-tuan. Tak ada esok. Hari ni lo perang tu. Maknanya lagu tu tuan-tuan. Sebab itu jawatan kuasa masjid. Dia kena tengok. Bahawasanya pengkuliah yang mari untuk. Tujuan kita ialah untuk meramaikan jemaah. Biar ramai orang berminat. Biar ramai orang yang memenuhi dengan sembahyang jemaah. Sebab itu orang jadi email panggil. Teh tuan-tuan baca menarik ke tidak? Supaya menarik perhatian jemaah mari. Ni ke dia main pah batuk, pah dedeh nenek dah. Siapa dia nak ambil? Seolah macam tu. Sekurang-kurang macam tu email tadi. Nak ayat wi. Kita kalau tu email tadi tak rokok pun tak apa. Ibarat lagu tu tuan-tuan. Tak boleh gapo pun dia pun. Tapi nak rakyat tuan-tuan, inilah faktor yang mendorong orang biar jadi berminat. Minta maaf tuan-tuan, ketika saya berforum dengan pegawai zakat Amir Azizi, ketika dia sebelum balik Kelantan, dia duduk di Kuala Lumpur dan satu program yang dia buat, dia ambil semua agama-agama buat ziarah. Wakil Islam, wakil Kristian, wakil Buddha. Mula-mula pergi ziarah sini. Masjid, kuih, gereja gitu. Sorry to say, orang putih kata. Boleh saya cakap. Kalau tak betul saya membetul. Gabriel tuan-tuan.
Bila pung siapa kat lain, orang ada. Orang sambut. Pung siapa kat kita, siapa kat kita. Gak depan dia kata, jangan masuk, tak boleh masuk. Orang Islam tak, orang tidak Islam tak boleh masuk. Nampak? Orang Islam tak boleh masuk. Orang bukan Islam tak boleh masuk. Ahmad Azizi hidup lagi tuan-tuan. Malam ni dia berforum di masjid Tegayung. Batu Ambon sana, tapi pasal orang beli dah mahal sini. Amo tengok tu orang tu, sini lagi mahal, 1.9 juta. Amo bersama. Dengar-dengar pula skoro sekali dengan Ustaz Sata. Lagi amo nak. Dia somak, amo somak. Dia somak go sendiri, amo tak ada. Tapi nak rayaknya tuan-tuan, pung siapa kat kita, jaga dia. Sedangkan 2 bulan yang lalu surat sapat dia. Kenapa tidak maklumkan kepada jaga tu? Malu kita kepada orang lain. Pung bila pergi situ, it's okay. Pergi situ, it's okay. Ni nak ayakwi dari segi pengurusan kita yang menyebabkan orang tidak berminat, tuan-tuan. Inilah asbabnya yang kita pandai remeh-temeh kita berasa. Sebab itu tuan-tuan mati Allah SWT, kalaulah di pejabat, kalau di kedai kita ada mesra pelanggan, di masjid juga kita kena ada mesra jemaah. Ini kita tak ada tuan-tuan. Mesra jemaah kita tidak ada. Kita sudah mari berasa akulah. Akhir sekali. Pun bila ada orang baru mari, kita cek orang tu bagi. Kita pun cumi. Giwak gurah mai. Giwak gurah mai yang ngaku. Alhamdulillah lah dia mau masuk Islam. Masuk Islam dia kata dia. No boleh gurah. Orang tu bau gi yang malam tu. Alhamdulillah lah dia mau masuk Islam. Gurah. Apa sebelum ni kafir ke kawannya? Gurah ke dia lagu tu tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa happy go lucky kita pasal seronok ke apa. Tetapi menyentuh perasaan orang tuan-tuan. Pasal kita tidak ada mesra jemaah. Cuba bayangkan orang buka kedai. Ngelah kali. Mujur tak nulis. Kita buka kedai tuan-tuan. Nego sama belaka. Berapa kedai ni orang suka masuk? Berapa suka masuk? Mungkin dari segi hiasan kedai dia. Mungkin dari segi masukkan dia. Mungkin dari segi pelayan dia. Bahasa pelayan dia. Kedai kita pelayan yang aspire. Senyum dengan suka serupa. Pas mari tanya pula, minum apa? Hak alik ni pula pada ramai orang pun minum payah duk best saja mari ada. Musim piah nak wi tuan-tuan. Cuba kita cek bahawasanya kenapa asbab ni tidak ada pada kita. Sebab itulah Rasulullah SAW mengajar kepada kita uslub dakwah. Kerana dengan uslub dakwah itu akan mencetuskan asbab menyebabkan orang berminat untuk datang ke masjid. Dan mati awahnya, ingat tuan-tuan, ketika saya berforum dengan Dr. Ridwanti, Dr. Ridwanti kata kepada saya, dia tahu Ustaz Muta, anda tahu hantar ceramah kuliah kata-kata. Selekeh dia kata. Kita ambil label masing-masing. Saya cara saya, Ustaz Muta cara Ustaz Muta. Tapi Ustaz Muta kena ingat, hari ini kita berdakwah bukan untuk acun dan ramasami. Hari ini kita berdakwah untuk orang Islam. Sekarang kita mengislamkan orang Islam, belum lagi mengislamkan orang-orang lain. Dan kita berhadapan dengan sukar kerana nak mengislamkan orang Islam. Bila kita ayat suruh mari semaya Jumaat, pun baru kita ngangu dia waktu biadih kebut dan minta sahaja kawal lah. Kawal semaya Jumaat jak daripada masjid hak tua dulu lagi. Lon ni ya kawal tak pergi ya. Acuk pun kita kata gitu pula. Kita kata gitu, dia kata gitu, dia kata payah mengislamkan orang Islam. Pasal dia ada dah. Tapi bila orang kafir, pasal dia 0 kosong. Pandai kita kecek, pandai kita jelaskan serta taufik hidayah. Allahu Rabbi ya Karim. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua, Ustaz Mukhtar Yaakob. Alhamdulillah
persoalan kita dijawab dengan maknanya faktor-faktor apa kata Ustaz Muhtar, iaitulah hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mencari sebab-sebab macam mana untuk kita nak supaya apa dia ni dari segi perubahan tu tadi yang kita bincang daripada awal tadi, persoalan-persoalan kita bagaimana berubah, ya, faktor-faktor berubah dan siapakah yang kena berubah. Jadi jelaslah kepada kita pada malam ini. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, rasanya apa ni dah jelas berkaitan dengan kita nak merdeka ni kena berubah, ya. Kita nak merdeka kena berubah daripada benda yang kecil sampai ke yang besar, yang rendah, yang remeh sampai ke yang utama, daripada individu, masyarakat dan negara. Jadi semua kena mainkan peranan. Tidak boleh satu pihak sahaja, nah. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk, dengan manusia dan sebagainya. Jadi semua diambil kira untuk kita nak berubah, barulah kita betul-betul dapat menjadi seorang yang apa dia ni merdeka, jiwa merdeka. Sebagaimana kita tengok sejarah Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhu, antaranya yang kita kena ingat apabila kita sebut merdeka ini, iaitulah Rib'i ibni Amir. Rib'i ibni Amir apabila dia berjumpa dengan Raja Rustum, dia menyatakan ketegasan dia menyatakan kehebatan, dilihat dan dinilai oleh Raja Rustum begitu hebat pendirian seorang yang mewakili Islam, menyatakan kita kata sebagai apa dia ni, seorang yang merdeka, seorang yang merdeka. Pertama kita tengok dari segi akidah. Dari segi akidah. Sebab tu dia sebut kita mesti merdeka daripada menyembah apa dia ni, makhluk kepada menyembah Tuhan kepada makhluk tu, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada yang kedua, daripada apa? Daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Jadi itu antara yang kata-kata hebat Sayyidina Rib'i ibni Amir. Jadi kita buat kesimpulan pada malam ni kerana masa sudah pun singkat. Jadi daripada panel pertama kita, Fadil Ustaz Abdul Sattar Muhammad, dan juga panel yang kedua Ustaz Haji Mukhtar bin Haji Yaqub, yang begitu apa dia ni menarik. Kita tengok penyampaian dan daripada semua ahli-ahli jemaah kita melihat insya-Allah dapat manfaat yang begitu banyak dari segi analoginya, dari segi contoh-contohnya, dari segi apa dia ni penjelasan yang begitu jelas kepada kita semua insya-Allah. Jadi saya bagi pihak kedua-dua ahli panel pertama dan yang kedua minta ampun dan maaf sekiranya ada tersalah kata dan sebagainya, dan saya juga bagi pihak ahli panel, kedua ahli panel minta ampun maaf sekiranya ada yang salah silap, dan terima kasih banyak di atas memberikan tumpuan pada forum kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah sampai di sini dulu forum perdana kita yang bertajuk berubah baru merdeka setakat ini dulu. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan pada Fadil Ustaz kita, Ustaz Rosli, Imam satu masjid macam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk rekahkan masa, sekali lagi pihak pengusaha masjid Sultan Yahya Petra macam untuk mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel dan juga moderator kita. Jadi kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Dan kemudian selepas pada ni tuan-tuan boleh kita sediakan jamuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر الله أكبر